Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba', alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa yang Allah Taala berikan kepada kita pagi ini untuk kita sama-sama dapat hadir ke majlis ilmu. Mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan kepada kita semua. Dan saya ucapkan selamat datanglah kepada semua secara maya ni. Mudah-mudahan pertemuan dalam majlis ilmu ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk hari ini kita akan sambung lagi, iaitu tafsir dan tadabbur kita pada surah Yasin, surah yang ke-36 di dalam Al-Quran. Dan kita akan ulang kaji sedikit pada minggu lalu sebab kita ada masalah teknikal pada minggu lalu. Jadi pada minggu ni kita akan ulang sedikit sebelum kita sambung pada ayat yang berikutnya. Baik, untuk permulaan ni sekadar untuk ulang kaji dan ingatan bersama. Kita dah sentuh dah, iaitu pada mukadimah surah Yasin berkaitan tentang hadis-hadis fadilat kelebihan surah Yasin, kan? Dan disebutkan, bukan saya yang menyebutkan, tetapi disebutkan oleh para ulama hadis, dan boleh dilihat dalam hadis-hadis dalam kitab-kitab hadis yang sahih, menyebutkan hanya beberapa sahaja hadis yang sahih berkaitan tentang surah-surah tertentu. Hanya beberapa hadis sahaja yang saya dapat lihat baru ni. Tak silap saya ada 11 hadis ataupun lebih sedikit. Okey, yang seperti mana surah Al-Mu'awwizatain, kelebihan surah Fatihah, surah Al-Baqarah dan sebagainya. Hanya hadis-hadis tertentu sahaja yang menyebutkan ini adalah hadis sahih untuk surah-surah khusus. Tetapi untuk surah Yasin, kebiasaannya, yang saya lihat semuanya menyebutkan tentang ia adalah hadis yang lemah, dan ada yang mengatakan adalah hadis yang palsu. Misalnya hadis yang popular dalam kalangan kita iaitu menyebutkan tentang hadis yang dibawakan oleh Imam Tirmizi, iaitu kata Nabi SAW, dikatakan ini hadis Nabi, iaitu inna likulli syai'in qalban wa innal qalbal Qur'an, yakni Yasin, man qara'aha faka'annama qara'al Qur'an 10 marrat, iaitu setiap sesuatu memiliki hati, dan hati bagi Al-Quran itu adalah surah Yasin. Yang ini kita selalu dengar orang menyebutkan jantung ataupun hati Quran adalah surah Yasin. Dan dikatakan dalam hadis ni, man qara'aha faka'annama qara'al Qur'an 10 marrat, siapa yang membaca surah Yasin bererti dia telah membaca seluruh Al-Quran dengan 10 kali ganda. Seumpama membaca 10 kali ganda, 10 kali khatam lah membaca Al-Quran dengan membaca satu surah Yasin 83 ayat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi sendiri menyebutkan adalah hadis ini adalah hadis yang gharib. Okey, iaitu ada satu jalan sahaja yang membawa hadis ini, ada seorang perawi itu. Tetapi hadis ini dalam riwayat Ibnu Katsir menyebutkan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Okey, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Bahkan perawi yang membawa riwayat ini adalah perawi yang majhul. Maknanya kalau sudut ilmu hadis, perawinya tak dikenali, dan hadis itu terus jatuh kepada taraf dhaif dan juga matruk, ditinggalkan. Okey. Tapi Ibnu Katsir kata hadis ni adalah hadis yang dhaif. Bahkan Ibnu Katsir juga menyebutkan hadis ni adalah tidak sahih. Tidak sahih. Okey, itu pertama yang kita selalu dengar berkaitan tentang surah Yasin. Surah Yasin ni adalah jantung Al-Quran dan sebagainya. Okey, saya sebutkan ini bukan nak kata surah Yasin tak bagus, surah Yasin tak. Penerangan ini adalah untuk kita menafikan siapa yang menyandarkan kelebihan Yasin ini daripada Nabi SAW. Yang ini kita punya perbincangan. Adakah ia datang daripada mulut Nabi ataupun dia direka-reka? Itu persoalannya. Kalau nak kata apakah kelebihan Yasin, kelebihan dia dari sudut kita akan tadabbur, nanti kita akan tengok banyak sungguh pengajaran yang Allah Ta'ala letak dalam surah Yasin ni. Okey, terlalu banyak. Ini kita akan ulas nanti masa kita tadabbur.
Sekarang ni kita nak tengok adakah kelebihan fadilat yang selalu kita dengar itu datang daripada Nabi. Okey, ini yang perbincangan ulama hadis. Jadi yang pertama ni Nabi tak sebut. Disebutkan ini adalah hadis yang tidak sahih. Okey. Sebab ada seorang perawi tu dia majhul, tak dikenali. Okey, yang kedua pula. Ada hadis yang menyebutkan ada hadis yang lain pula. Hadis ni panjang dan hadis ni adalah disebutkan Nabi SAW telah menyebutkan sesiapa, saya tak baca matan baca dia terjemahan. Sesiapa yang membaca surah Yasin kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosanya dan akan diberikan pahala kepadanya, iaitu pahala membaca Al-Quran sebanyak 12 kali ganda. Maknanya baca 12 kali Quran, khatam 12 kali itu pahala membaca surah Yasin. Dan apabila dibacakan surah Yasin kepada orang yang sakit, maka akan turun setiap huruf. Maknanya surah Yasin ada 83 ayat. Setiap huruf tu akan ada 10 malaikat yang akan berdiri di sisinya. Maknanya banyak. Kita tak kira lah surah Yasin ada berapa huruf. Satu huruf ada 10 malaikat. Okay, jadi banyaklah. Malaikat ni akan berada di sisi orang yang sakit dalam keadaan berbaris, dan para malaikat tersebut akan berselawat dan beristighfar kepadanya serta menyaksikannya nyawanya diambil dan akan dimandikan sampai dia meninggal dunia. Dan malaikat tersebut akan mengikut jenazahnya serta menyembahyangkan ke atasnya, dan tidak akan diambil nyawanya oleh malaikat maut sehingga datanglah malaikat Ridwan, iaitu malaikat syurga, dengan membawa minuman daripada syurga. Maka orang tersebut akan meminumnya ketika berada di atas katil, maka dia pun akan meninggal dunia di dalam keadaan yang tenang. Dan orang tersebut tidak mengharapkan telaga Nabi sehinggalah dimasukkan ke dalam syurga dalam keadaan bahagia. Ini hadis panjang lah. Kita dengar hadis ni pun kita rasa macam sesuatu yang tak kena. Dan hadis ni disebutkan dia punya takhrij dia adalah hadis ni adalah palsu. Okey, ini antaralah yang disebutkan tentang kelebihan surah Yasin. Okey, apa pun tuan-tuan, ada banyak lagi hadis-hadis yang lain. Antaranya disebutkan siapa yang sembahyang sunat 2 rakaat pada malam Jumaat, dibacakan pada rakaat pertama surah Yasin dan rakaat yang kedua surah Al-Mulk, Allah Ta'ala akan jadikan setiap huruf cahaya di hadapannya pada hari kiamat, dan dia akan menerima buku amalannya daripada tangan kanan, dan diberi kesempatan untuk membela 70 orang ahli keluarganya. Tetapi sesiapa yang meragui keterangan ini, maka dia adalah orang munafik. Hadis ni tak dijumpai asalnya, tak disebutkan, tak pernah disebutkan di dalam mana-mana kitab hadis. Okey, ini antaralah. Dan saya bawakan sedikit penerangan daripada irsyad hadis, mufti wilayah persekutuan punya irsyad hadis. Dia kata apa? Semua hadis yang menyebut tentang fadilat, keistimewaan surah Yasin, pada pandangan mereka, ini golongan yang berautoriti, pandangan mereka mengatakan kebanyakannya selalunya adalah palsu. Okey, selalunya adalah palsu. Sebab tak dijumpai mana ada kitab pun tentang fadilat surah Yasin. Tetapi yang saya sebutkan pada minggu yang lalu, jangan rasa kecewa walaupun kita kata ini tak disebutkan, kelebihan-kelebihan ni tak disebut oleh Nabi, tetapi siapa yang membaca surah Yasin tetap berpahala. Dan sesiapa yang tadabbur surah Yasin, banyak pengajaran yang tetap kita akan peroleh. Sebab surah ni sangat istimewa untuk Nabi dalam keadaan Nabi sangat-sangat kritikal. Nanti kita akan sentuh sikit latar belakang surah ni, diturun waktu Nabi dalam keadaan yang bagaimana. Kita akan nampak surah ni menjadi penenang dan penguat kepada dakwah Nabi SAW. Dia tetap istimewa. Dan yang kita kena berpegang dalam hadis yang sahih, iaitu Nabi SAW sendiri menyebutkan dalam hadis Nabi, dan hadis ni adalah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran, iaitu ayat-ayat Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan kepadanya satu hasanah, satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu bersamaan dengan 10 kali ganda. Dan Nabi kata apa?
satu kali 10 kali ganda itu bukan merujuk kepada satu kalimah ataupun satu ayat, tetapi merujuk kepada satu huruf, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam min harfin. Kata Nabi, walakin alif alif itu adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maknanya satu huruf tu Allah Ta'ala akan berikan satu hasanah yang bersama dengan 10 kali ganda. Okey, 10 kebaikan yang semisal dengannya. Jadi yang inilah yang kita kena pegang, tuan-tuan. Maknanya tak kisahlah baca mana-mana surah sekalipun, Allah Ta'ala akan berikan pahala kepada kita melalui satu huruf yang kita baca, bukan satu kalimah. Gandaan yang Allah Ta'ala berikan, tak spesifik pada surah Yasin, tapi pada seluruh surah. Dan persoalan yang timbul pada minggu lalu, ada yang bertanya, bagaimana dengan apa kita kata, budaya kita yang membaca surah Yasin kepada si mati. Kan kita membaca surah Yasin kepada si mati. Sebenarnya dalam hadis Nabi, dalam riwayat Ibnu Hibban, ini Ibnu Hibban sahihkan tetapi dilemahkan oleh imam-imam yang lain, iaitu Nabi SAW menyebutkan, iqra'u Yasin ala mautakum, iaitu bacalah surah Yasin kepada orang yang dalam keadaan sakaratul maut ataupun orang yang dalam keadaan nazak. Dibaca Yasin kepada mereka itu. Hadis ini sahih oleh Ibnu Hibban tetapi dilemahkan oleh imam-imam yang lain, namun dia sabit daripada amalan para salaf. Maknanya golongan salaf telah melakukan amalan, iaitu membaca surah Yasin kepada orang yang dalam keadaan nazak. Kenapa? Sebab dalam surah Yasin ada bercerita tentang hari akhirat. Jadi bila mereka mendengar surah Yasin ini dibacakan ketika mereka dalam keadaan nazak, mudah-mudahan itulah peluang untuk dia bertaubat dan peluang dia untuk dalam keadaan sempatlah bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara tujuan dia. Okey, itu antara tujuan dia, dibacakan surah Yasin kepada mereka yang sedang dalam keadaan nazak. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini antaralah hadis-hadis Nabi berkaitan tentang surah Yasin. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita akan tengok surah ni, istimewanya surah Yasin ni, iaitu untuk latar belakang surah ini, surah Yasin ni adalah surah Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi hijrah. Dan kalau kita tengok daripada para ulama tafsir menyebutkan, surah Yasin dia turun pada tahun ke-10 kenabian. Tahun yang ke-10 kenabian, iaitu fasa Nabi berada di Mekah 10 tahun selepas Nabi jadi Rasul. Setelah Nabi ni dalam keadaan telah melalui tempoh yang sukar di kota Mekah. Nabi telah diboikot 3 tahun oleh Quraisy. Nabi telah kewafatan Khadijah, dan Nabi SAW telah kewafatan pakcik Nabi, iaitu Abu Talib. Okay, ini dalam keadaan fasa yang sangat sukar. Bahkan sahabat-sahabat Nabi dah ada yang telah dibunuh, ada yang telah direjam, ada yang telah dilakukan perkara-perkara yang zalim kepada mereka. Jadi dalam keadaan mereka agak keletihan, lelah menghadapi situasi yang sukar tu, 10 tahun berdakwah tak ada orang yang nampak macam nak beriman, Allah turunkan surah Yasin. Dan surah ni menjadi penguat pada Nabi SAW. Sebab itu kalau kita perhatikan muka surat pertama surah Yasin ni, daripada ayat 1 sampai ayat 12, ini adalah muqaddimah surah Yasin yang menjadi penguat kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala tenteramkan hati Nabi dan memberi kekuatan kepada Nabi SAW untuk terus berdakwah. Okey, baik, ulang kaji dulu 12 ayat pertama, untuk seimbas lalu sahaja. Ayat pertama Allah mulakan dengan kalimah Yasin, yang saya sebutkan, ia adalah rahsia daripada Allah Ta'ala. Tidak ada sesiapa pun yang mengetahui kenapa Allah Ta'ala menyebut kalimah Yasin. Tetapi Yasin ini para ulama menyebutkan antara hikmahnya, iaitu dia adalah huruf yang disebut sebagai mutaqatti'ah. Ada 14 huruf yang Allah pilih sebagai huruf mutaqatti'ah, menjadi pembuka kepada surah-surah di dalam Al-Quran. Antaranya iaitu Allah sebut
huruf alif lam mim, ada sebut Taha, ada sebut Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad dan sebagainya. Kalau dikumpulkan dia ada 14 huruf. Okey, disebut sebagai surah ayat mutaqatti'ah, huruf mutaqatti'ah. Baik, tujuan Allah Ta'ala sebut permulaan surah dengan huruf-huruf seperti ini adalah untuk membezakan Quran dengan syair-syair Arab yang popular pada zaman tersebut. Okey, kalau tengok dalam kisah yang dibawakan oleh Ibn Hisham dalam sirah Nabi SAW, Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi pernah kumpulkan orang-orang Quraisy dan pernah meeting untuk melabel Nabi SAW. Masa mula Nabi SAW berdakwah, okey, masa mula Nabi SAW berdakwah, orang Quraisy menghadapi dua kesulitan. Pertama, macam mana mereka nak bercakap dengan orang Quraisy sendiri, sebab mereka pembesar telah beri gelaran pada Nabi Muhammad Al-Amin. Sekarang macam mana nak cakap dengan orang Quraisy, Muhammad adalah pendusta. Itu benda yang sukar. Yang kedua, macam mana mereka nak menghadapi jemaah-jemaah haji yang datang daripada luar kota Mekah, supaya Muhammad yang akan pergi berdakwah ni, dia akan jumpa orang-orang jemaah haji, dia akan berdakwah. Jadi macam mana nak bagi tahu pada jemaah haji jangan beriman pada Muhammad. Jadi mereka setuju untuk letakkan satu label kepada Nabi SAW. Macam-macam lah. Ada yang kata Muhammad ahli sihir, ada yang kata Muhammad ni pawang, ada yang kata Muhammad ni penyair dan sebagainya. Okey, tetapi bila diusulkan, apa kata kalau kita kata Muhammad ni penyair sebab ayat Quran tu sangat indah bila dibaca oleh Muhammad. Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi yang tak beriman dengan Nabi ni, dia kata apa? Ia perkara yang mustahil. Sebab apa? Quran tak sama dengan syair. Apatah lagi Quran dimulakan dengan huruf Yasin, Taha, Alif, Lam, Mim, yang mana tak pernah gaya bahasa syair Arab seperti itu. Seperti saya sebut kepada tuan-tuan, orang Melayu kalau bergurindam, bersyair, tak ada orang yang mendahului syair gurindam ni dengan huruf A, B, C, tak ada. Okey, kita akan gunakan kalimah-kalimah kan, perkataan-perkataan, bukan huruf. Tapi itulah yang membezakan Quran dengan ayat-ayat Quran dengan syair-syair Arab. Okey, itu pertamalah. Yang kedua, ulama mufassirin mengatakan Allah mulakan huruf pada permulaan surah adalah kerana untuk menentang, mencabar orang-orang yang mengatakan Quran ini adalah kalam Nabi SAW. Contoh, bila mereka kata Quran adalah karangan Nabi SAW, Allah cabar orang-orang yang menentang ni, kamu datangkan satu Quran, satu kitab yang sama macam Quran, yang tiada kesalahan, yang dipenuhi dengan fakta-fakta, tidak ada. Kemudian Allah kata, kalau tak mampu datang satu Quran, kamu datangkan seperti 10 surah dalam Quran. Ini Allah cabar sama ada daripada golongan manusia ataupun golongan jin yang tak setuju kata Quran ni kalamullah, kamu datangkan. Kamu kumpulkan beberapa ramai manusia dengan jin, buat satu surah yang macam Quran. Kata Allah, am yakulu naftara kul fa'tu bi'ashri thuwari mithli. Kamu datangkan, katakan wahai Muhammad, cakap dengan mereka, datangkan 10 surah sama macam Quran. Tak ada. Kalau tak mampu juga, datangkan satu ayat seperti Al-Quran. Kalau 10 surah tak boleh, satu ayat seperti Al-Quran tak boleh juga. Dalam satu ayat Allah kata, kalau tak mampu satu ayat, datangkan 5 huruf sahaja seperti Al-Quran, tak boleh. Sebab itu Allah cabar, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, kan dalam surah Maryam. Kalau tak datang 5 huruf, datang 4 huruf. Alif, Lam, Mim, Ra. Tak boleh 4 huruf, 3 huruf. Alif, Lam, Mim ataupun Alif, Lam, Ra. Tak boleh 3 huruf, 2 huruf. Yasin, Taha dan sebagainya. Tak boleh juga. Datang 1 huruf. Qaf, Nun, tak boleh juga. Sebab itu bila Allah sebut pangkal surah dengan huruf, ayat kedua selepas itu kebiasaannya mesti Allah sebut tentang Al-Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Alif Lam Mim tanzilul kitab bila raiba fi hudal lil muttaqin. Kebiasaannya seperti itu. Bila Allah sebut huruf pada permulaan surah, ayat kedua mesti diikuti dengan Allah cerita tentang Al-Quran. Okey, baik. Jadi itu permulaan yang Allah Ta'ala turunkan. Okey,
Kita dah sentuh ayat kedua, ayat ketiga, ayat yang keempat dan juga ayat yang kelima yang menyebutkan Quran ni adalah Quran yang dipenuhi dengan hikmah. Hikmah ni iaitu ilmu plus dengan bijaksana, penuhi dengan hikmah. Kemudian Allah kata Quran ni diturunkan untuk Nabi SAW yang merupakan salah seorang daripada rasul yang Allah utuskan. Kemudian Allah kata Nabi dan Quran ni ala siratim mustaqim. Dia diturunkan daripada siapa? Al-Azizir Rahim, Tuhan yang Maha Perkasa dan Tuhan yang Ar-Rahim. Saya sebut dah kenapa Allah sebut kalimah Al-Aziz dan Allah sebut kalimah Ar-Rahim. Sebab Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa, merujuk kepada undang-undang yang Allah telah susun dalam Al-Quran. Kamu boleh makan sekian perkara, kamu tak boleh makan sekian perkara. Kamu boleh buat sekian perkara, kamu tak boleh buat sekian perkara. Ada peraturan-peraturan yang Allah Ta'ala letakkan. Itu namanya Allah Al-Aziz. Dia Maha Perkasa. Dia boleh tentukan apa yang dia nak. Okay? Dia Maha Perkasa, dia boleh tentu apa yang dia nak. Tak ada orang boleh halang. Tetapi walaupun seperti itu, Allah kata dia juga adalah Ar-Rahim. Okay? Allah kata walaupun aku yang keluarkan kata putus, apa yang kamu boleh buat, apa yang kamu tak boleh buat, tak ada orang boleh bangkang dan bantah, tapi Allah kata aku juga adalah Ar-Rahim, iaitu setiap undang-undang, disiplin yang aku letakkan, peraturan yang aku letakkan dalam Quran, itu adalah Ar-Rahim, sifat penyayang aku kepada makhluk. Semua peraturan yang Allah letakkan itu semuanya untuk kebaikan-kebaikan kita. Sebab itu Allah kata Al-Azizur Rahim. Okey. Baik. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ni tuan-tuan, yang inilah untuk menguatkan dakwah Nabi. Saya sebutkan tadi, ayat ni surah Yasin turun pada tahun ke-10 kenabian. Nabi dah diboikot oleh Quraisy. Sahabat Nabi ada yang dah dibunuh. Rumah Nabi datang seorang lelaki namanya Uqbah bin Abi Mu'id, ni jiran Nabi ni. Dia masuk ke rumah Nabi, dia baling periuk periuk yang dipenuhi dengan makanan binatang ni, dimasuk baling dalam rumah Nabi. Kalau kita punya zaman tak bayar hutang alung ni simbah cat sampai depan rumah je, tak sampai dalam rumah. Tapi orang Quraisy marah sangat dengan Nabi ni, Nabi tak buat apa-apa pun, dia masuk rumah, dia baling macam-macam benda-benda tak sepatutnya di dalam rumah Nabi SAW. Okey, macam-macam dia buat. Kesusahan Nabi tu Nabi hadapi, sabar 10 tahun dah dekat Mekah. Jadi Allah kata apa pada Nabi SAW, kamu teruskan dakwah kamu buat kerja kamu, iaitu menyampaikan. Jangan kamu lemah dengan semangat dakwah kamu. Macam mana pun halangan, kesusahan, teruskan. Konsisten. Jangan fikirkan orang beriman ke tak beriman, orang terima tak terima, itu cerita lain. Sebab tugas dan tugas umat Islam menyampaikan. Tugas yang menghidupkan manusia, hati-hati mereka dengan hidayah, itu Allah Ta'ala punya kerja. Kita duduk di PMP, kita buatlah macam-macam program, sambutan biasa saja, kan? Kita live macam mana pun, macam itulah yang tengok, tak kisahlah, jalan. Sebab itu kita punya kerja. Nanti kita akan tengok tuan-tuan, dalam surah ini surah dakwah. Habibun Najjar yang Allah Ta'ala sebut, dia mati nanti tu, dalam ayat ke-13 nanti, dia masuk syurga tanpa Allah sebut siapa dengan dia. Tak ada orang beriman pun. Dia masuk syurga kerana berapa ramai yang terima dakwah dia. Tapi dia masuk syurga kerana dia buka mulut menyampaikan dakwah. Okey, ini semangat yang Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi Muhammad, terus dakwah. Beriman tak beriman, jangan risau. Itu kerja aku. Kerja kamu menyampaikan. Sebab itu ayat ke-7 Allah kata apa? Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Perhatikan kalimah haqqal qaul. Haqqal qaul tu maksudnya benda yang menjadi ketetapan takdir Allah tu, aktsarihim, majority Quraisy, fahum la yu'minun, semuanya tak beriman. Majority tak beriman, tapi minority tu beriman. Sebab itu kamu wahai Muhammad dan sahabat-sahabat terus berdakwah. Sebab majority yang kamu nampak tak beriman. Allah sebut ayat ni, majority tak beriman, dia akan sembah berhala. Abu Jahal ni semua tak beriman. Tapi kamu kena tahu, minority tu yang kamu tak sangka dia beriman. Cuba tengok Abu Sufyan, Nabi tahun dah, daripada umur Nabi 60 tahun, umur Nabi 57 58 tahun, 57 58 tahun masa Fatu Mekah, baru Abu Sufyan tu masuk Islam.
Tempohnya lama tu, berbelas tahun, hampir 20 tahun baru dia masuk Islam, Abu Sufyan. Khalid Al-Walid pun begitu juga, sampai Nabi dah ke Madinah dah, kemudian baru masuk Islam. Kalau kita tengok, kalau Nabi kecundang sekarang, tak ada apa-apa, tak dapat, orang Islam pun tak ada. Sekarang ni terus dakwah. Kerja yang beriman ataupun tidak, itu tugas Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat, wahai Muhammad, kamu teruskan dakwah, sebab menjadi ketetapan aku ala aktsarihim, majoriti orang Quraisy yang kamu dakwah tu la yu'minun. Okay. Baik, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Okey, yang ini Allah Taala sebutkan tentang orang yang Allah halang daripada terima hidayah. Okey, orang yang Allah Taala halang daripada terima hidayah. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Okey, yang ini Allah Taala sebutkan yang mana orang yang Allah halang daripada terima hidayah seolah-olahnya orang yang telah dibelenggu di lehernya. Kalau kita tengok, kalau ada orang kena gari kat leher tu, yang dia punya tebal, diikat di leher tu, kemudian diikat tangannya dalam keadaan dia mendongak. Tangannya, apa-apa pun dia tak boleh buat apa-apa. Okey? Dia tak boleh buat apa, dia telah diikat. Tak boleh terima kebenaran, dia tak boleh cari kebenaran sebagainya. Allah Ta'ala telah halang dia daripada terima kebenaran. Ayat 9, Allah kata, orang Quraisy sama juga, Allah halang dia daripada, iaitu tembok depan dia dan juga tembok dia. Dia tak nampak. Okay. Sedangkan kalau nak kata dia hidup dengan Nabi, kenal Nabi, jumpa Nabi, berbual dengan Nabi, bahkan lagi dahsyat, dia tengok mukjizat Nabi SAW. Nabi belah bulan, kan? Dia belah laut, yang mana lautan tu boleh pegang. Nabi belah bulan, bulan tu jauh tu tak boleh pegang, tapi dibelah depan mata orang Quraisy. Tapi dia kata Nabi beriman, tak beriman. Ayat 9 Allah kata, wa ja'alna min baini aydihim sadda. Kami telah jadikan di antara mereka ada tembok, min khalfihim, kan? Ada tembok di hadapan dan ada juga tembok di belakang mereka. Maknanya hidayah tu tak tembus, tak nampak. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka, walaupun ayat ini tuju pada Quraisy, ayat ini juga untuk kita secara umumnya, iaitu lakukan suatu perkara dan minta pada Allah, jangan ada amalan yang kita buat menyebabkan kita terhalang daripada hidayah Allah. Sebagai contoh, kita tengok Umar Al-Khattab, bila adik dia Fatimah baca surah Taha, Umar dengar, Umar terjentik hati dia nak masuk Islam. Dia dengar ayat tu sangat memukau. Fudail bin Iyad, dia dengar ayat Quran terus bertaubat, tinggalkan pekerjaan dia sebagai perompak paling masyhur pada zaman dia, bahkan menjadi ulama sampai hari ini. Semuanya terkesan dengan Al-Quran. Kita sendiri jumpa ayat yang sama, Quran yang sama kita baca dengan orang-orang dahulu, tapi tanya pada diri kita, Quran ni berkesan ke pada diri saya? Quran ni meresap ataupun tidak kepada diri kita? Kalau boleh, biarlah hati kita sama macam orang-orang terdahulu. Dia baca Quran, bertambah iman, bertambah ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah ayat yang sama, inilah kefahaman yang sama yang kita baca daripada tafsir ni, tapi kenapa tak berkesan pada hati? Sebab kerja hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Allah Taala bagi tahu pada Nabi, hidayah itu kerja aku. Orang-orang yang kamu dakwah tu, kamu kena faham, mereka aku dah letakkan tembok dah depan belakang dia. Dia tak akan nampak hidayah, tak akan nampak kebenaran. Kemudian ayat yang ke-10, Allah kata, wasawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama ada kamu memberi peringatan, dakwah pada dia, am lam tunzirhum, ataupun kamu tak memberi peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tetap tak akan beriman pada Allah Ta'ala. Ni nak bagi tahu pada Nabi ni, Allah bagi tahu. Ni mukadimah awal untuk Nabi SAW. Background dia kita tahu tadi. Nabi dalam keadaan susah. Sahabat-sahabat Nabi ada yang mula dah. Antara mereka, kita tak boleh dakwah dekat Mekah ni dah 10 tahun dah. Kita dakwah makin kuat penentangan. Apa kata kalau kita hijrah?
Apa kata kita hijrah? Sebab tahun ke-10 kenabian, Nabi dengan sahabat dah hijrah dah. Nabi tak hijrah, sahabat dah hijrah dah, iaitu ke Habasyah 2 kali dah. Jadi pengalaman tu dah ada. Sahabat kata kalau Mekah tak boleh terima dakwah, kita keluarlah, cari orang lain untuk kita berdakwah. Jadi sebab itu Allah kata pada Nabi, tak, kamu tunggu arahan aku, teruskan berdakwah. Sebab orang yang kamu cakap ni, dia beriman, kamu dakwah ke tak berdakwah, dia tetap tak beriman. Biarkan. Sekarang kita target pada minoriti. Majoriti seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala kata, innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ayat 10 dan ayat yang ke-11 ini, yang ini Allah Ta'ala bagi perbandingan. Orang yang tak beriman macam ayat 10. Orang yang beriman, dia seperti ayat yang ke-11. Okey, nanti maknanya Nabi bila berdakwah, Nabi akan menghadapi macam-macam jenis orang Quraisy, dan Allah Ta'ala tunjuk pada Nabi, orang yang beriman sekian dia punya sikap dia, orang yang tak beriman sekian sikap dia. Okey, baru nanti kita akan tengok Allah datangkan contoh zaman dahulu, cerita tentang ada seorang pendakwa bersama dengan 3 rasul tu. Ini kita akan tengok kemudian nanti. Okey, jadi ayat ke-10 dan 11 ni Allah datangkan, ini sikap orang tak beriman, ni sikap orang beriman. Yang mana orang beriman, kata Allah, innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib, iaitu kata Allah Ta'ala, kami akan memberi peringatan, kami akan memberi peringatan kepada orang yang inginkan peringatan, iaitu az-zikr. Siapa yang nak peringatan, dia baca Al-Quran, dia akan jumpa peringatan-peringatan daripada Allah. Wa khasyar rahmana bil ghaib, dan dia akan takut kepada Allah dalam keadaan al-ghaib, dalam keadaan dia tak nampak Allah Ta'ala. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, maka berilah kabar gembira pada orang tersebut, bimaghfirah, dia akan dapat pengampunan besar daripada Allah, wa ajrin karim, dan dia akan dapat pahala besar daripada Allah, iaitu syurga. Kemudian ayat yang ke-12 Allah kata, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kamilah yang mencatatkan amalan yang mereka lakukan dan yang mereka tinggalkan, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu itu kami telah kumpulkan fi imamin mubin, iaitu di lauh mahfuz, pada buku amalan mereka. Okey, tuan-tuan, yang ini kita dah sentuh, saya minta maaf, saya hanya go through saja. Tapi yang saya nak highlight, okey, tuan-tuan tengok ayat 12 tu. Bila Allah bagi semangat pada Nabi, kamu teruskan dakwah. Ayat ni tuan-tuan kena bayangkan, Nabi duduk di tahun ke-10, 10 tahun berdakwah dalam keadaan susah, ramai yang tak beriman, dan Nabi tak tahu apa yang berlaku masa depan. Maksudnya, Nabi tak tahu ada ke perintah hijrah ke Madinah, Nabi tak tahu apa yang berlaku pada masa hadapan, tapi Allah punya perancangan pada Nabi, terus, kamu teruskan dakwah. Tolak tak tolak, lain cerita. Sekarang yang aku boleh bagi tahu, haqqal qawlu ala aktharihim, ketetapan aku, majoriti yang kamu dakwah tak beriman. Itu je. La yu'minun. Itu Allah punya ni. Jadi Nabi dah tahu dah. Aku bercakap memang persediaan mental Nabi, orang tak beriman. Tapi yang kita nak target minoriti. Ada kalangan yang kita tak sedar mereka beriman. Macam Nabi tak sangka Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam, Safwan bin Umayyah, ni anak-anak pembesar ni, yang mana bapak dia tentang Nabi. Asbab dakwah Nabi berterusan tu anak dia masuk Islam. Bahkan penguat Nabi, Khalid Al-Walid, apa lagi, Abu Sufyan, ni semuanya masuk Islam selepas itu. Okey, kemudian Allah kata apa? Sekarang di antara orang Quraisy nanti ada yang beriman, ada yang tak beriman. Yang dapat hidayah, tak dapat hidayah. Tetapi Allah tengok ayat Allah sebut ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta. Kita tengok dari sudut nahwu dulu. Di situ Allah sebut 3 kali kalimah nahnu, kalimah kami. Pertama pada kalimah inna, sesungguhnya kami, nahnu kami, nuhyi kami yang menghidupkan. 3 kali kami. Nak kata apa? Allah sahaja yang maha berkuasa yang menghidupkan, dan Allah yang maha berkuasa mematikan. Tak ada orang yang boleh kacau, tak ada orang yang boleh bantah, yang boleh halang dan sebagainya. Itu milik Allah Ta'ala. Dan kalimah menghidup yang daripada mematikan ni,
ini adalah merujuk kepada sama ada Allah lah yang menghidupkan sesuatu yang mati, ataupun juga Allah lah yang menghidupkan hati yang mati. Maksudnya Nabi teruskan berdakwah, menyampaikan itu tugas kamu wahai Muhammad. Hasil beriman tak beriman yang menghidupkan hati-hati manusia itu kerja aku. Inna nahnu nuhyil mauta. Dan kamu jangan putus asa, sebab kamu punya kerja nanti berbaloi. Sebab Allah kata wa naktubu ma qaddamu. Kami catat pahala yang kamu lakukan. Nanti tuan-tuan tengok surah Yasin di hujung nanti Allah sebut apa balasan Allah berikan kepada pendakwah-pendakwah. Maknanya pendakwah ni bukan ustaz saja. Maknanya semua kita yang beriman yang sebut la ilaha illallah semuanya pendakwah. Allah kata apa? Muttaqiin. Mereka ni Allah sediakan syurga dalam keadaan dia muttaqiin, bersandar. Apa maksud bersandar? Berehat. Dunia kita kerja penat ni. Kita buat NGO, kita masuk jumpa orang asli, buat macam-macam. Kita nak hidupkan dakwah ni, nak sampaikan maklumat yang sahih kepada masyarakat. Macam-macam kerja, tak rehat. Tapi Allah kata dalam syurga muttaqiin, kamu akan sandar, kamu berehat sungguh. Semua nikmat datang pada kamu, kamu tak payah cari dah. Itu kenikmatan yang Allah akan berikan dalam syurga. Tapi Allah kata di sini, kamu sampaikan dakwah yang menghidupkan hati manusia, aku. Inna nahnu nuhyil mauta. Dan Allah kata wa naktubu ma qaddamu. Semua yang kamu buat berbaloi sebab aku catat amalan dia. Kecil besar semua aku catat pahala dia. Lagi hebat Allah kata wa atharahum, dan kesan-kesan aku catat. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita mati nanti, contoh Nabi berdakwah, Abu Sufyan masuk Islam. Abu Sufyan yang masuk Islam tu, lepas Nabi wafat, Abu Sufyan macam-macam kebaikan yang dia buat, hasil kerana dia beriman, semua tu menjadi pahala juga kepada Nabi. Macam kita jugalah, kita Islamkan seorang non-Muslim, dia masuk Islam, semua amalan yang dia buat, pahala tu athar kita, kesan kita. Baloi tak baloi? Sebab tu Allah sebut sini wa naktubu ma qaddamu. Kerja kamu dakwah tu pahala, atharahum, kesan tu pun pahala juga. Yang dia buat semua menjadi pahala bagi kamu. Itu baru seorang tuan-tuan. Kalau punya ramai orang yang kita berjaya Islamkan, itu satu perkara yang sangat berbaloi untuk kita usahakan. Ini pelaburan yang paling baik, perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan semua ni Allah catat, Allah simpan di Lauh Mahfuz. Okey. Ayat 12 pertama ini mukadimah untuk Nabi. Nabi rasa tenang dah, kuat semangat dah. Okey. Kita tak mengalah. Sebab apa tuan-tuan? Sahabat Nabi ada dah dibunuh, ada yang dah diboikot 3 tahun, ada yang direjam dengan batu, dah macam-macam bentuk dah. Sekarang tak apa, Allah punya perintah tetap di Mekah dakwah. Jadi Nabi pun tetap. Dan Allah datangkan contoh, ada juga orang seperti kamu yang mengalami nasib yang sama, dan dia sepatutnya menjadi inspirasi kepada Nabi dan juga kepada kita semua. Apa dia? Ayat 13 sampai ayat 13 sampailah ayat yang ke-27. Yang ini Allah Ta'ala cerita tentang ada seorang pendakwah dengan 3 rasul. Okey, tuan-tuan perhatikan ayat 13. Allah kata wadrib lahum mathalan ashabal qaryati id ja'ahal mursal. Wadrib lahum, dan kami datangkan kepada kamu perumpamaan, mathalan ashabal qaryah, ada penduduk kampung ni, ada satu penduduk negeri ni, idja'ahal mursal, ketika al-mursalun, ada rasul-rasul ni telah datang kepada mereka. Kerja dakwah ni tuan-tuan, maksudnya dia berlaku pada zaman Nabi Isa. Nabi Isa hantar ada 3 rasul pergi berdakwah dekat satu kampung ni. Kerjanya dakwah ni dia masuk satu kampung, semua ke negeri-negeri lah. Setiap pelusuk ni dah ditugaskan seorang. Tapi ada satu kampung ni yang dikenali sebagai penduduk Antakia. Ada yang kata dia merujuk pada satu penduduk di Turki, tapi tak baik jugalah kata. Sebab kalau cerita kebaikan tak apa juga, sebab ni penduduk yang Allah sebut mereka ni Allah hancurkan. Nanti tengok ayat 28 ni, Allah hancurkan. Okey, Antakia nama tempat tu, yang mana dia menafikan rasul-rasul ni. Okey, dia nafikan rasul-rasul ni. Jadi Allah kata apa? Tuan-tuan perhatikan, tengok ayat berikutnya. Itu dia punya perumpamaan dia. Allah kata ni satu cerita untuk kamu wahai Muhammad dan orang-orang mukmin yang lelah dalam berdakwah ni. Ada
3 rasul berdakwah dekat satu kampung. Id arsalna ilaihi muthnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalith. Okey, baik. Allah kata apa? Kami telah hantar ada 2 utusan. Nabi Isa, dia ada nabi-nabi dia lah, ada rasul-rasul dia. Jadi dia hantar. Ada 2 rasul pergi dakwah. Dua-dua rasul tu fakadzabuhuma, penduduk kampung tu telah mendustakan. Tak percaya, kau mengarut lah, berdakwah ni bukan je. Okey, dia nafikan. Fa'azzazna, dan kami telah fa'azzazna, kuatkan bithalith, dengan rasul yang ketiga. Tuan-tuan perhatikan kalimah fa'azzazna. Fa'azzazna tu kan kita tengok nama Allah salah satunya adalah Al-Aziz, yang memperkasakan. Artinya ada 2 rasul yang pergi berdakwah. Tuan-tuan kena bayangkan, bila sebut rasul, dia maksum, dia fizikal sempurna, rupa paras cantik, pertuturan baik, akhlak indah, semua komplit ni, sempurna. Dua-dua rasul ni dah dinafikan dakwah dia. Datang yang ketiga adalah untuk top up, memperkasakan, membenarkan. Tapi tiga-tiga dinafikan juga oleh penduduk Antakia ni. Baik, saya nak tekankan fa'azzazna tuan-tuan, yang ini adalah satu kita sebut tadabur untuk kita, iaitu kalau kita ni berdakwah dalam kelompok masyarakat kita, contohlah dalam hal-hal kebenaran, misalnya ada asatizah, tak kisahlah ni datang daripada geng sana geng sini, tak kisah. Bila kita datang sebut kita ni asatizah yang memang belajar, kalau kebenaran tu nyata, tolonglah bersama-sama kan. Jangan sebab datang kebenaran tu daripada mulut si fulan, yang kumpulan lain kita tak setuju. Kan? Sebab di sini Allah ajar dakwah ni dia adalah dengan teamwork. Sedangkan ni rasul seorang je. Tuan-tuan bayangkan punya ramai nabi, rasul, selalunya satu kampung ataupun satu daerah, satu penduduk kaum ni, satu je nabi dia. Paling kuat 2, iaitu Nabi Musa, Nabi Harun. Tapi surah Yasin Allah tekan ada 3. Nak cakap surah ni special, satu pengajaran untuk pendakwah. Ada tempat lain. Ni satu cerita ni kat sini je. Ada 3 rasul untuk satu kampung. Kalau kamu tak suka rasul A, rasul B ada. Saya tak sukalah ustaz tu tak handsome, ustaz B ada. Tak suka dia punya pendekatan dakwah, ustaz T ada. Sekarang 3 tak suka. Okey, sedangkan ni rasul yang dia bukan manusia, rasul yang mana komplit. Allah cipta dia sempurna ni. Tak ada cacat celah dia, tapi 3 ditolak. Ni teamwork. Satu untuk kita sebagai mad'u, orang yang didakwah, satu lagi sebagai pendakwah. Kamu kena kerja berjalan secara teamwork. Tak kisah kamu geng daripada mana pun, tuan-tuan faham maksud saya, kamu kena memperkasakan. Misal dalam soal capal, isu capal kan, saya sebut je lah, tak apa, live dan sebagainya saya sebut. Misalnya capal, ada orang tak setuju. Ada yang kata okey, capal ni tak mulia sebab dia ukiran yang mungkin digunakan untuk orang zaman tu, semua orang pakai bentuk tu. Ni kalau Nabi SAW pakai, orang lain pun pakai juga, sebab itu pattern zaman tu. Abu Jahal pakai, Abu Lahab pakai, sama juga. Ada yang kata sebab Nabi pakai, dan capal itulah yang bawa sampai ke Isra Mi'raj. Sebab itu kita kena muliakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau nak sebut, tak ada satu hadis pun sebut bentuk seperti itu, tetapi yang mempopularkan bentuk ada kumpulan daripada kumpulan Brelwi yang dia memang dia punya ibadah dia adalah melalui nyanyian saja. Tuan-tuan boleh search Brelwi. Okey, kalau tuan-tuan tengok cerita Hindustan, saya tak ingatlah siapa cerita tu alah, dia ada cerita India dengan Pakistan tu, Salman Khan yang berlakon India dengan Pakistan, dia rebut seorang budak tu. Dia minta doa dekat satu kumpulan tu, itu kumpulan Brelwi, yang mana kumpulan tu menyanyi saja, tapi siapa yang datang ke kumpulan tu berdoa minta akan mustajab. Amal khurafat. Dia punya macam mana? BRELWI. Boleh tengok sekarang, boleh search Brelwi, ada kumpulan tu. Dia kata apa? Siapa yang memakai simbol tu letak di kepala, dia seolah-olahnya diberikan mahkota kemuliaan pada dia. Ini ucapan daripada ketua dia, bukan datang daripada Nabi. Dan siapa yang memakainya, dia terhindar daripada semua kejahatan. Ini satu benda yang khurafat, kita jadikan macam tangkal. Okey, kita kena tahu susu galur tu datang daripada mana, dan kita popularkan. Dan kita datanglah dalil-dalil sekian-sekian. Betul,
satu geng ni kata macam ni dalilnya, satu geng ni semua nak kata semuanya dibolehkan. Saya minta maaf lah kalau saya berbeza dengan lain-lain. Tetapi tuan-tuan kena tengok siapa yang mempopularkan, siapa yang membawa dan menjadikan itu sebagai ikon kepada kumpulan dia. Ni kumpulan Braille ni yang mempopularkan bentuk tu. Tuan-tuan tengok, dia ada pakai kat atas kepala dia. Okey. Jadi asatizah, kita nampak kesan dia buruk akan datang. Sebab agama kita bukan dibentuk dengan satu simbol kan. Bulan bintang pun bukan. Dan tapi yang sampai tahap orang kata bentuk capal tu lebih mulia daripada mak ayah, ni saya rasa melampau. Itu melampau. Okey, sebab bentuk tu kita buat pakai tangan, apa beza dengan berhala? Kan sampai kita nak sanjung letak kat kepala. Ni saya rasa tak sepatutnya. Okey, tak sepatutnya. Sekarang kita boleh bezakan sebab kita duduk zaman transisi tu. Orang dulu tak buat, sekarang buat. Anak kita yang akan tengok, orang dulu dah buat lama dah. Dan mak bapak dia pun kata ni bagus, ni mulia, letaklah dekat beg lah, letak. Lama-lama betul boleh jadi khurafat. Macam mana tercipta simbol-simbol untuk agama-agama lain? Bermula daripada tu lah. Saya rasa tuan-tuan pernah tengok kot, ada orang share sandal Jesus yang dijual dekat luar negara. Jesus tu, dia pergilah mana-mana church, memang ada jual ni sandal Jesus. Bukan kat Malaysia, kat luar negara ada jual. Jadi asatizah saling memperkasakan, bukan saling mengkondem, bukan saling menyalahkan, kamu salah ni salah. Akhirnya masyarakat tak dapat apa manfaat. Kamu pun tak dapat apa-apa, tak menang apa. Jadi di sini Allah ajar kita fa'azzazna. Setiap rasul tu saling memperkasakan. Jadi dua rasul dah ditolak, dinafikan. Datang rasul yang ketiga adalah untuk mengiyakan. Faqalu in mursalun. Dan yang ketiga tu pun berkata, sesungguhnya kami adalah rasul yang diutuskan kepada kamu. Okey. Allah Ta'ala, penduduk Antakya tu kata, qalu tu merujuk pada penduduk Antakya, penduduk kampung tadi. Ma antum illa basyarum mithluna. Kamu semua illa tak ada apa-apa pun, melainkan kamu semua basyar mithluna, manusia macam kami juga. Kamu kata kamu rasul daripada Tuhan, tapi kamu dengan aku sama, kita adalah manusia, sama je, tak ada beza pun. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Dan dia kata apa? Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah tukal takdzibun, adalah pendusta saja. Okey, baik. Ayat 15 ni tuan-tuan, bila tiga rasul ni berdakwah, penduduk Antakya kata apa? Kamu dengan aku sama je. Kita sama-sama manusia, tak ada kelebihan pun. Tuan-tuan, ayat ni sebenarnya kena juga pada Nabi SAW. Bila Nabi berdakwah di kota Mekah, antara hujah orang Mekah, pertama dia kata Quran menipu. Quran ni bukan kalam Tuhan, ni kalam Muhammad. Ada je kata, ni tuan-tuan boleh tengok dalam riwayat sirah, Ibn Isa, Ibn Hisham ada bawa riwayat ni. Ada penduduk Mekah kata apa? Quran ni adalah Muhammad, dia pergi ke luar negeri, pergi belajar di luar negeri, kemudian dia balik ke negeri Mekah, buat satu kitab. Maknanya cedok ilmu lain, luar negara, balik bawa kitab ajaran baru. Tapi dinafikan. Kenapa? Sebab Nabi tak pernah keluar daripada kota Mekah, melainkan masa kecil, masa berdagang tu saja. Selepas itu tak pernah keluar. Nabi tak pernah tinggalkan masyarakat. Tapi yang menyebabkan orang Mekah termakan dengan dakwah Quraisy, iaitu mereka kata, kalau Muhammad ni rasul, kita tak nampak pun malaikat yang ada dengan Muhammad. Muhammad tu kita je, kahwin dengan anak beranak kita juga, datang daripada keluarga kita juga. Tak nampak pun ciri-ciri rasul. Kalau dia rasul, dia mesti kayangan, terbang ke apa. Tu. Itu hujah yang Quraisy buat menyebabkan orang percaya. Betul juga. Faham tuan-tuan? Dan ayat tu Allah Ta'ala rakam di sini nak kata sebelum Nabi berlaku pada Nabi, rasul-rasul ni 3 orang dah pun mengalami benda yang sama. Okey? Basyarum mithluna. Dia manusia seperti kami juga. Wa ma anzalar rahman. Dan dia kata apa? Tidak ada pun yang menurunkan sesuatu pun kepada kamu, melainkan kamu ni pendusta. Maknanya tak ada apa-apa pun kami nampak istimewa pada kamu ni, yang daripada Allah ni tak ada pun, melainkan kamu ni pendusta lah. Cakap kosong saja. Okey, tuan-tuan, ayat 15 tu tuan-tuan perhatikan kalimah Ar-Rahman. Perhatikan kalimah Ar-Rahman. Ayat 15 ini ucapan penduduk Antakya. Okey, ayat 15 tu ucapan orang yang menentang 3 nabi tadi. Tapi tuan-tuan tak pelik ke?
kenapa orang Antakiyah yang menolak dakwah 3 Rasul ni, dia menyebut kalimah Ar-Rahman. Dia kata, Tuhan Ar-Rahman tu tak turunkan apa-apa pun kelebihan bagi kamu. Tuan-tuan faham maksud saya? Kenapa dia tak sebut kalimah Rabb, ataupun kalimah Ilah ke, ataupun kalimah Allah ke? Maknanya sebenarnya adalah ayat sarkastik. Maknanya penduduk Antakiyah sindir 3 Nabi. 3 Rasul ni bila dia berdakwah, dia akan sebut kalimah Ar-Rahman. Itulah Ar-Rahman yang akan ampunkan dosa kamu. Itulah Ar-Rahman yang terima taubat kamu. Itulah Ar-Rahman yang beri macam-macam nikmat pada kamu. Maknanya pendakwah yang Nabi ni ajar kita, dakwah ni adalah dengan kasih sayang. Dia baru nak join kita walaupun belum Islam, selalu kita tanya, dah Islam ke belum ni datang ke kuliah ni? Bagilah dia dengar dulu kan. Kalau dia dah masuk masjid, dah beriman ni, ini solat kat depan ni dah sunat ke belum? Minta maaf sebut. Sampai tahap macam tu kadang-kadang kita ni. Ada orang yang baru nak berubah, ni tudung ni tak sesuai ni, tak cukup. Bagi dia berperingkat-peringkat. Dakwah tu berperingkat, bukan sekali terus berubah kan. Jadi tu sebut Ar-Rahman ni kerap, Ar-Rahman, Ar-Rahman, sampai orang yang mad'u yang didakwah ni sindir. Mana Ar-Rahman kau? Macam tu. Macam saya lah tuan-tuan, kalau saya asyik cakap isteri saya cantik, Abang Syuaib pun meluat dia tengok. Mana isteri ustaz yang cantik sangat tu? Selalu sangat disebut. Mana yang cantik sangat tu? Macam itulah penduduk Antakiyah ni kata, wa ma anzalar Rahman. Mana Tuhan Ar-Rahman kamu tu? Okey, jadi kita boleh belajar di situ. Dakwah permulaan untuk penduduk-penduduk ni yang dilakukan oleh para rasul adalah dengan Ar-Rahman. Sentiasa menyebutkan Allah tu Tuhan yang sentiasa memberi peluang. Okey, macam mana jauh kamu pun, maksiat kamu buat pun, Allah tetap Ar-Rahman. Dia tetap kasih dan sayang kepada kamu. Okey, baik. Tuan-tuan tengok ayat yang ke-16 pula. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kata Allah Ta'ala, mereka berkata, Rabb kami lebih mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah orang yang diutuskan kepada kamu. Para rasul tetap cakap, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illal balaghul mubin. Dan kewajipan kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Okey, walaupun ditolak dakwah, tetap berdakwah, teruskan juga. Jangan patah semangat. Okey, tuan-tuan tengok ayat yang ke-18. Qalu inna tatayyarna bikum. Dan penduduk Antakiyah tu jawab, qalu, penduduk ni cakap apa? Inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya Tatayyarna ni tuan-tuan, tatayyar ni dia adalah kepercayaan nasib buruk. Contoh kita, macam mana kepercayaan kita dalam budaya kita? Kalau kita nak keluar rumah, tengok ada biawak lalu, ni ada musibah kan, itu tatayyar. Okey, itu tatayyar. Okey, jadi dia kata apa? Inna tatayyarna bikum. Kamu ni membawa nasib malang, badi, musibah kepada kami. Kamu datang kampung kami jadi macam ni sebab kamu lah. Macam tu dia kata. 3 rasul datang sebab kamulah kami dapat badi. La in lam tantahu lanarjumannakum. La in lam tantahu. Dia kata la in lam tantahu. Sekarang ni kalau kamu lam tantahu, kalau kamu tak berhenti berdakwah menyeru, lanarjumannakum, kami akan rejam kamu, wala yamassannakum, dan kamu akan merasakan daripada kami minna azabun alim, iaitu azab yang tersangat pedih. Ini situasi ni sama macam Nabi berdakwah, orang Quraisy tekan Nabi, seksa, bunuh, buat macam-macam pada Nabi dan juga para sahabat. Jadi Allah kata ini juga berlaku pada 3 Nabi tu. Mereka berdakwah, mereka ditekan juga, bahkan mereka telah direjam. Okey, baik, tuan-tuan tengok ayat yang ke-19. Allah kata, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, qalu, iaitu para rasul itu berkata, ta'irukum ma'akum, kemalangan ataupun musibah yang terkena pada kamu itu adalah kerana kamu sendiri, bukan kerana kami.
in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Apakah jika kamu diberikan peringatan kamu akan mengancam kami, sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Okey, ini dakwahlah Rasul tu kepada kaum Antakya. Okey. Ceritanya tuan-tuan, kemuncaknya dekat sini. Okey, kemuncaknya Allah kata 3 rasul ni berdakwah, 3-3 didustakan, 3-3 dinafikan. Bahkan 3 nabi ni dah dibunuh oleh penduduk Antakya. Tapi sebelum penduduk nabi ni dibunuh, ayat 20 Allah kata wajaa min aqsal madinati rajul. Allah kata apa? Ada seorang lelaki. Rajul tu seorang. Kalau rajulain 2. Kalau rijal 3 ke atas. Okey, Allah kata ada seorang lelaki datang. Yang mana lelaki ni datang min aqsal Madinah. Kalimah aqsa tu maksudnya hujung al-Madinah, hujung kota. Okey. Artinya kalimah aqsal Madinah, kalau tuan-tuan pada terjemahan dia sebut daripada hujung kota kan, dari hujung bandar. Aqsal Madinah tu kita boleh bayangkan mungkin daripada kampung. Dia datang daripada kampung. Kenapa Allah sebut Aqsal Madinah? Sebab Allah nak kata lelaki ni dia tak ada kaitan pun. Sekarang cerita ni bergaduh Rasul dengan kampung ni berlaku dekat satu tempat lain. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang rajul ni dalam riwayat kata namanya Habibun Najjar. Tapi mungkin orang lain, tapi katanya riwayat popular kata Habibun Najjar nama dia. Ni datang daripada hujung kota ataupun daripada kampung. Yang mana kampung tu nak kata dia duduk dalam comfort zone lah. Kan kalau kita duduk kampung kan dia lebih tenang, lebih bahagia, lebih mendamaikan. Jadi nak kata dia tak ada tekanan, orang tak kacau dia, tapi dia ni sendiri yang yas'a. Yas'a tu datang daripada kalimah sa'i. Dia datang dalam keadaan tergesa-gesa nak pergi berdakwah. Okey, tuan-tuan boleh faham maksud saya? Sekarang ni dia tak ada kaitan. Cerita tadi tu Rasul 3 orang dengan penduduk kampung bergaduh-gaduh. Tiba-tiba datang seorang pendakwah, bukan Rasul pendakwah daripada luar kampung, dari luar bandar, daripada kampung. Datang dalam keadaan yas'a. Tuan-tuan bulatkan kalimah yas'a tu. Yas'a tu dia datang dalam keadaan tergesa-gesa. Okey. Saya nak bagi satu perbandingan untuk tuan-tuan mungkin boleh nampak jelas lah. Contoh. Tuan-tuan kena tengok 3 Rasul yang kita kata maksum, perfect, sempurna Allah ciptakan. 3-3 ditolak dakwah dia. Tiba-tiba datang seorang pendakwah yang bukan Rasul. Maknanya mungkin ada cacat celah, dia manusia biasa kan. Pertuturannya mungkin gagal, fizikalnya mungkin ada kekurangan, akhlaknya mungkin ada kelemahan, macam-macam. Kalau 3 Rasul yang terbaik ni pun dibunuh kerana dakwah, kamu tak payah datang lah. Kamu ni serah diri lah kan. Tapi Allah nak bagi contoh kat kita ni. Kamu contoh macam lelaki ni. Walaupun kamu nampak kemungkinan tu tak ada, tak nampak ciri-ciri dia akan tapi sebagai pendakwah pergi. Walaupun kamu penuhi kelemahan ke kekurangan dan sebagainya, walaupun kamu bukan Rasul, kamu jadi macam dia ni, rajul yang datang daripada hujung kota ni, yang duduk di tempat yang tenang, comfort zone ni, keluar daripada kampung dia, yas'a, bergegas pergi ke kampung tersebut untuk berdakwah. Apa kata dia? Dia pun kempen. Qala ya qaumi ittabi'ul mursali. Dia kata, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, kamu ikutlah rasul-rasul ni. Dia cakap benda betul lah. Kamu ikutlah. Dia membenarkan 3 rasul tadi dah. Sedangkan 3 rasul tadi tu dah ditolak dakwah dia. Dia datang hanya untuk kempen saja, bagi tahu, terimalah rasul ni. Tuan-tuan bayangkan dia datang dalam keadaan yas'a tuan-tuan, bukan berjalan tau. Yas'a, berlari, bergegas. Bergegas. Kita kalau sa'i tu santai-santai ke? Kan turun naik bukit. Sa'i tu jangan tengok pada kitanya perbuatan tuan-tuan. Tengok pada perbuatan Siti Hajar yang kita teladani tu. Dia berjalan, sa'i tu adalah untuk cari air untuk anak dia. Anak dia yang kelahausan tu, macam kita anak kita tuan-tuan, haus. Kita nak cari tu, bukan kita boleh santai-santai, bergegas kan. Iaitu nak tunjuk dia ni bergerak daripada kampung, dia nak bercakap pasal dakwah ni dalam keadaan dia berusaha ni, bergegas dengan sepenuh tenaga dia. Kemudian ayat 21, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Iaitu dia kata ikutilah orang yang tidak meminta
balasan kepadamu, mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Okay? Dia berdakwah, dia tak ada minta upah, tak minta apa-apa pun. Dia datang kerana amanah dia kepada Allah Ta'ala. Fatarani wa ilaihi turja'un. Dan kata Allah Ta'ala, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Mengapa aku tidak menyembah ilah yang telah menciptakanku dikembalikan. Okey. So, kalau tengok ayat ni tuan-tuan, daripada ayat 21, ayat 20 tadi sampai ayat 25 itu ayat kempen. Rasul tadi tak cakap banyak pun. Sekarang ni ustaz ni ataupun pendakwah ni yang cakap banyak. Okey, dia terus kempen ni, kempen dakwah ni. Okey, macam itulah dengan kita tuan-tuan. Rasul dah pergi meninggalkan kita, yang tinggal kita sahaja. Kitalah yang kena teruskan dakwah para nabi ni. Okey, sampaikan terus dakwah kita. Tak kisahlah kepada sesiapa pun, teruskan dakwah. Dan Allah Ta'ala sebut apa? A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni rahman bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunkidun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang ke-23, Allah rakamkan ucapan daripada Habibun Najjar ni, iaitu kata Allah, mengapa aku akan mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, jika Allah Tuhan yang Ar-Rahman mengkehendaki kemudaratan terhadapku, nescaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula akan menyelamatkan aku. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbmu, maka dengarkanlah pengakuan keimanan aku. Okey, baik. Ni kempen ayat-ayat kempen ni tuan-tuan. Apa yang berlaku tuan-tuan bila dia sebut macam ni? Tuan-tuan tengok ayat yang ke-26. Allah kata apa? Qila dakhulil jannah. Terus dia dibunuh oleh penduduk Antakya. Habibun Najjar pendakwah tadi dibunuh, dan 3 rasul tadi pun dibunuh. Dibunuh dengan kejam. Maknanya semua dah mati dah tuan-tuan. Apa yang berlaku tuan-tuan? Qila dakhulil jannah. Allah kata apa? Dikatakanlah kepada Habibun Najjar tadi, udkhulil jannah, masuklah ke dalam syurga. Kamu masuklah dalam syurga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Qala, Habibun Najjar tu kata Allah, dia bercakap. Dia berkata apa? Ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya kalau kaum aku mengetahui bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Yang mana aku sekarang ni dalam keadaan diampunkan dosa aku oleh Tuhanku, dan Tuhan aku telah menjadikan aku minal mukramin, golongan hambanya yang dimuliakan. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ayat 26-27 tuan-tuan, bila Allah kata qila dukhulil jannah, mati saja Habibun Najjar. Masuk syurga ni tuan-tuan bukan masuk syurga. Yang ni adalah adanya alam barzah. Alam barzah. Masuk syurga tu alam akhirat. Ni alam barzah, yang mana dia dah dinampakkan dengan syurga. Dan dia mati tuan-tuan dalam keadaan dia masih lagi nak berdakwah kepada kaum dia. Sebab tu Allah kata qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya lah kalau kaum aku ni tahu aku ni bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kalaulah kaum aku ni tahu sekarang ni aku dapat pengampunan dan aku dimuliakan oleh Tuhan aku. Tuan-tuan faham di sini? Di sini tuan-tuan, sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita dan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendakwah tu dia berdakwah masih hidup dan dia berdakwah sampai dah meninggal dunia dah. Tetap nak berdakwah. Sebab itu adalah kerja kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah. Okey? Kalau Rasul tadi orang yang memang diamanahkan, Habibun Najjar orang yang Allah tak amanahkan pun, dia tak pergi pun tak menjadi kesalahan. Dia tak ada jadi kesalahan, tapi dia pergi berdakwah. Kalau kita hanya nampak berdakwah itu hanya kerja untuk mereka yang belajar agama, hakikatnya tidak. Untuk orang awam pun menyampaikan kebenaran agama tu adalah tetap satu kewajipan kepada kita semua. Yang ini yang berlaku kepada Habibun Najjar. Dan di sini tuan-tuan, Allah nak tunjuk Habibun Najjar ni dia masuk syurga, kan? Qila dukhulil jannah. Dia masuk syurga tuan-tuan tanpa
kita tahu tak ada orang pun yang beriman dengan dia pun. Maknanya masa dia berdakwah kempen dengan 3 rasul ni, tak ada seorang pun daripada penduduk Antakya yang masuk Islam, tak ada seorang pun. Tapi dia tetap masuk syurga. Dia tetap masuk syurga. Kenapa? Sebab Allah nak bagi tahu kamu masuk syurga bukan dengan penilaian hasil kamu. Berapa ramai yang masuk, yang beriman dengan kamu, itu menyebabkan kamu masuk syurga. Tak. Asbab kamu berdakwah itu yang masukkan kamu dalam syurga. Tuan-tuan faham saya? Okey. Jadinya kita tuan-tuan terus kempen dakwah ni di mana-mana. Hasil beriman tak beriman itu milik Allah Taala. Okey, sebab syurga tu nak masuk, jadilah macam Habibun Najjar. Dia masuk syurga bukan kerana berapa ramai yang telah dia Islamkan, tapi berapa ramai yang telah dia dakwahkan. Kita punya kerja adalah dakwah. Mudah-mudahan kita beroleh syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita atas jalan dakwah ni tuan-tuan, dia bukan macam bisnes lah. Kalau bisnes dia ada ROI kan, return of investment. Macam mana kita labur, macam itulah kita nak dapat pulangan keuntungan. Tapi tidak pada dakwah. Kalau tidak tuan-tuan, semua orang pakat nak tengok hasil je. Berapa ramai dia punya follower dia, berapa ramai dia punya orang yang dia Islamkan tuan-tuan. Kalau nak tengok macam tu, saya percaya kalau Nabi, saya minta maaf sebut kalau nak bagi perbandingan, Nabi Nuh kalau ada dekat sini tuan-tuan, mungkin kita tak boleh jadikan Nabi Nuh tu sebagai teladan lah. 950 tahun berdakwah tuan-tuan, hanya 12 orang, ada setengah riwayat kata 12 orang sahaja yang beriman. 950 orang, 950 tahun usia dakwah Nabi Nuh, yang beriman 12 orang. Kalau Nabi Nuh ada zaman kita ni, saya rasa tak boleh jadi teladan untuk kita lah, kalau kita nak buat perbandingan macam tu. Sebab saya minta maaf sebut tuan-tuan, saya ada jemputan, ada satu stesen TV ni, dia panggil buat kuliah. Jadi nama dah naik kat sana, dia call, dia kata, ustaz boleh bagi tak ustaz punya Facebook dengan Instagram. Saya Instagram tak aktif pun, tak ada pun, yang ada Facebook je. Dia kata, ustaznya Facebook follower berapa? Follower Facebook ustaz berapa? Saya kata, entah, saya tak pernah check pun. Ni kisah ni 3-4 tahun lepas lah. Masa tu saya rasa tak ada follower pun, sebab semua orang yang add saya, semua saya approve kan. Saya tak ada follower lah. Dia kata berapa? Saya kata tak ada, rasa tak ada follower kot. Dia kata kalau ni tak apalah ustaz, nanti ada follower nanti kita panggil. Kalau awak menilai macam tu, okey lah, awak tak dapat apa-apa ni lah kan. Sebab penilaian dia hanya berapa ramai follower yang awak ada, berapa ramai orang yang awak Islamkan. Saya rasa yang Allah tunjuk pada ayat ni, Habibun Najjar tak ada seorang pun beriman dengan dia, tapi kerana dia berdakwah, qila dukhulil jannah, dia masuk syurga. Jadi kita ni tuan-tuan berada di atas jalan tu. Kita tubuhkan kita punya NGO, kita usaha buat macam-macam ni, buat bantuan dan sebagainya. Orang terima ataupun tidak, tak apa. Yang penting pendekatan kita bil hikmah, mesti cara bijaksana dan sentiasa membuka peluang. Bukan kita kecam, bukan kita nak bagi tahu awak salah, awak betul. Kerja kita macam Habibun Najjar, buka peluang. Ar-Rahman, Tuhan ni Maha Pemurah. Macam mana dosa kamu, tetap ada peluang untuk kamu bertaubat dan sebagainya. Dia tetap menerima kesilapan kamu sebagainya. Itu kerja kita. Okey, terus memberi peluang kepada orang lain untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tak dapat masuk syurga dengan amalan kita, tak dapat masuk syurga dengan ilmu kita. Mudah-mudahan ni jalan yang kita dapat peroleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita belajar daripada Habibun Najjar. Okey. Baik. Tuan-tuan tengok pula. Okey, boleh. Okey. Jawab tu yang kata pengajar tu tak punya kerjaan lain. So macam mana dia nak sara hidup dia? Sekejap, saya tengok. Ada soalan kat Jami? Saya tengok sekejap Okey. Okey, baik. Menarik soalan ni. Sebenarnya kalau kita tengok ada satu contoh, macam ada seorang tokoh ulama silam namanya Abdullah bin Mubarak. Kalau kita kenal Abdullah bin Mubarak ni, dia terkenal sebagai ulama, dan Ibn Haris pun dia juga.
Dan dia ni juga adalah seorang businessman berjaya. Okay, dia Allah beri dia sifat suka berniaga lah. Dan ada seorang lelaki namanya Fudail bin Iyad. Dia pernah tanya pada Abdullah bin Mubarak. Dia kata, wahai Abdullah bin Mubarak, bukankah engkau telah perintahkan kami untuk berhidup secara zuhud, sederhana saja, tapi kenapa engkau usahakan perniagaan yang berjaya? Perniagaan dia besar, untung memang ribu-ribu lah, bilion-bilionnya perniagaan. Dia kata apa? Ada 3 sebab kenapa dia berniaga. Okay, ni sebelum saya cerita kenapa ada upah nanti. Pertama, dia kata saya berniaga kerana saya nak penuhi keperluan hidup. Kedua, saya berniaga kerana saya tak nak meminta-minta, tak nak jatuhkan aib. Kan kalau kita tak ada harta, kita minta orang, itu aib. Allah muliakan kita, kita hina diri kita dengan meminta-minta. Ketiga, dengan adanya harta, saya dapat tingkatkan amal ibadah saya. Yang ini poin ketiga ni. Macam mana? Kekayaan yang ada pada Abdullah bin Mubarak, dia kata apa? Harta ini yang saya ada, yang saya miliki ni, inilah saya taja ada 5 ulama pada zaman dia. Antaranya Sufyan bin Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad, dan beberapa lagi tokoh-tokoh ulama silam yang alim-alim. Dia kata apa? Ulama-ulama ni tak payah kerja. Nafkah hidup dia, keperluan hidup dia, saya taja. Sebab kalau ulama ni sibuk bekerja, siapa nak menuntut ilmu, siapa nak pergi sampai ilmu? Maknanya dengan ada orang yang memberi dana, ulama ni boleh pergi mana-mana negara, semuanya ditaja. Kamu tak payah risau pada kewangan, itu kerja saya. Kerja kamu menyampaikan. Dan dia kata itulah peluang saya. Saya tak dapat buat macam tu, tapi dengan harta yang saya ada, saya boleh dapat asar tadi tu. Kesan harta saya tu jadi pahala juga pada saya. Tuan-tuan faham saya? Di situ menjadi satu, kita kata satu inspirasi juga. Kita janganlah kecam dia. Kita dah tak boleh buat kerja macam dia, kita kecam habis, siapa nak buat kerja dakwah? Kan? Jadi mesti ada orang yang mendanai. Okey? Sebab Abdullah bin Mubarak sendiri pun kata dalam cerita ni, dia pun sebut juga. Dia kata apa? Amalan yang paling terbaik selepas kewafatan Nabi SAW adalah menyampaikan ilmu. Itu amalan paling terbaik. Termasuklah mengajar Quran kan menyampaikan ilmu, sama juga. Itu amalan yang paling terbaik. Dia kata aku tak mampu, sedangkan dia ulama. Dia kata aku tak mampu. Ni ada tokoh yang paling hebat-hebat ni, tapi aku mampu dari sudut kewangan. Aku biayai kehidupan mereka. Ada 5 tokoh tuan-tuan, dia biayai. Ini antara yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak. Itu antara contohlah, kita boleh ambil inspirasi. Saya cuba fikirkan tuan-tuan, kalau kita pun bayangkan, kalaulah semua orang kena sama, tak ada yang berbeza, maknanya dia tak boleh buat, dia kerja dakwah, dia pun kena bekerja sebagainya, saya rasa terhad. Kita punya kerja terbatas kan. Imam Malik bin Anas pun macam mana dia nak habiskan masa dia untuk mentelaah takhrij hadis dan sebagainya, kemudian nak pergi buka kelas dan sebagainya, susah kan. Dia terpaksa kena ni, mesti ada orang yang membiayai kehidupan dia. Macam juga dengan kisah Ibnu Battuta. Ibnu Battuta kan dia merantau, dia traveller, Muslim traveller yang dia lebih jauh daripada, siapa nama tokoh tu? Ada tokoh barat yang mengembara tu, apa? Columbus. Columbus kan, dia lebih jauh dan lebih lama. Dari sudut kilometer, kalau ditengok kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Ibnu Battuta tu, lebih jauh lagi. Dia merantau macam-macam. Dan dia hidup, satu dia bekerja lah, satu lagi dia dapat bantuan daripada Baitul Mal. Kalau tak ada orang macam dia ni, habis macam mana kajian-kajian, orang nak tengok permukaan bumi, ni semualah yang kita boleh nampak, kerja-kerja dakwah tu lah. Tapi the challenge is orang tak appreciate benda ni. Betul. Nak buat masjid, buat masjid, untuk dakwah. Betul. Kita kena appreciate semua orang berbeza. Kita jangan kata semua orang sama, semua orang berbeza. Bahkan jangan kita kata ini tunggang agama lah sebagainya. Perkataan kita hati-hatilah, sebab kadang-kadang perkataan tu menghumbankan kita ke neraka. Kita semua berbeza, dan kita kena percaya semua orang ada tugas masing-masing. Okay? Kalau macam tadi Rasul tadi, 3 Rasul lah hantar, tapi Abi bin Najjar ni bukan Rasul, dia berdakwah. Allah highlight cerita dia sebab nak bagi tahu dia bukan Rasul. Kalau ada asatizah, ustaz yang belajar agama, memang itu tanggungjawab dia untuk sampaikan agama. Kita yang bukan ustaz, Allah nak bagi tahu kamu tu tak ada peluang masuk syurga, jadi macam Habibun Najjar. Dia tak ada kaitan pun, tapi dia datang untuk berdakwah juga.
Usaha juga untuk agama. Okey. Baik. Tuan-tuan tengok ayat yang ke-28. Bila 3 rasul dah dibunuh, Habibun Najjar pun dah dibunuh, kata Allah, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-28, dan kami tidak lagi menurunkan kepada kaum Antakya sesudah meninggalnya tadi 3 rasul dan juga Habibun Najjar satu pasukan daripada langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Maknanya Allah tak datangkan malaikat untuk mereka dah. Allah hancurkan penduduk kampung tersebut. Malaikat dah tak turun, rahmat, bantuan tak ada, hidayah tak ada dah untuk kampung tersebut. Allah Ta'ala habiskan, matikan. Okey. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Tidak ada sesaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka fa idahum khamidun. Semuanya mereka dalam keadaan telah mati. Maknanya Allah Ta'ala hancurkan penduduk kampung Antakya. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Nanti chapter yang baru ni kita masuk ayat yang 30 dan berikutnya. Allah datangkan contoh-contoh disebut sebagai hujjah kauniyah. Hujjah kauniyah, iaitu sebagai satu contoh bila Allah Subhanahu wa taala kata macam mana Allah datangkan contoh Habibun Najjar ni, mungkin antara orang Quraisy yang akan mendustakan. Dia kata, "Hey Muhammad, kamu datang cerita ni mungkin kamu reka-reka. Siapa Habibun Najjar? Siapa 3 rasul tadi? Kami tak tahu pun cerita tu. Kamu boleh reka-reka cerita kan?" Jadi Allah datangkan hujah-hujah melalui bukti-bukti penciptaan Allah di atas muka bumi ni. Okey. Sebab itu nanti tuan-tuan akan jumpa kalimah wa ayatul lahum Allah ulang ada 3 kali. Wa ayatul lahum Allah ulang 3 kali. Sebab yang ni namanya hujjatu kauniyah. Kalau aku datangkan hujah melalui cerita Habibun Najjar, kamu tak beriman, kamu tak percaya, kamu kata kami tak kenal siapa Habibun Najjar tu. Sekarang ni Allah kata, aku datangkan contoh yang kamu lihat dengan mata kamu. Iaitu pertama ayat 33, wa ayatul lahum. Kemudian tuan-tuan tengok ayat 37, wa ayatul lahum. Dan yang berikutnya tuan-tuan boleh tengok pada ayat yang ke-41, wa ayatul lahum. Allah ulang 3 kali. Yang ini namanya hujjah kauniyah. Okey. Okey, nanti kita akan tekan. Nanti kita masuk tu kita akan tekankan macam mana Allah datangkan hujjah tu. Okey, Puan Rozita, ada tafsiran mengatakan Habib itu bekerja berkaitan dengan tali dan dia berpenyakit kusta, rajin derma separuh ada tafsir Ibn Abbas. Okey, baik, untuk Kak Rozita, tafsiran yang dibawakan saya tak perhatikan kalau daripada kitab Ibn Kathir tak disebutkanlah pekerjaan dan keadaan fizikal Habibun Najjar. Mungkin dah disebutkan dalam tafsir-tafsir yang lain, dan mungkin juga daripada riwayat Israiliyat. Kalau daripada Wahab bin Munabbih ni, sahabat Nabi ni, selalunya dia adalah tafsir pandangan daripada Israiliyat, pandangan daripada kitab-kitab yang lain. Sebab Wahab bin Munabbih ni terkenal sebagai orang yang mahir dalam kitab-kitab Taurat dan Zabur. Okey, sebab dia agama lain masuk Islam, dia mahir dalam bidang tu. Tapi kita tak nafikan kemungkinan juga sebab dia bukan rasul. Ada yang kata, yang saya pernah baca, dia ni tempang. Ada yang kata memang macam ni, kata dia dalam penyakit kusta memang. Sebab nak bagi tahu dia ni dalam keadaan yang bukan rasul, tak sempurna, ada kelemahan, tapi tetap berdakwah. Yang kita nak highlight, yang Allah highlight dalam cerita ni bukan fizikal dia. Sebab itu Allah senyapkan cerita tu. Dia ni siapa, rupa paras macam mana, Allah tak cerita. Yang Allah cerita, dia ni bukan rasul, tapi dia ni berdakwah dan dia masuk syurga. Nak kata dia masuk syurga bukan kerana dia rasul, tapi kerana kerja dakwah dia. Tu, kerja dakwah dia, bukan kerana hasil dia. Siapa beriman? Allah tak beritahu pun ada seorang ke 2 orang, tak. Allah hanya cakap kerana dia berdakwah itulah menyebabkan dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi poin yang saya nak sampaikan dan kita kena pegang, dakwah. Cakaplah, sebarkanlah, tak kisah melalui Facebook ke, melalui bidang kita masing-masing. Kalau kita ada anak buah di syarikat, bagi tahu saja, kerja kena ikhlas, kerja kena amanah, itu dakwah. Okey, bagi tahu dengan sahabat-sahabat kenalan kita. Terima tak terima itu kerja Allah. Yang penting asbab dakwah itu menyebabkan kita masuk syurga.
Sebab Allah nak tengok kita cakap tak tentang dakwah, bukan nak tengok hasil kita. Hasil tu adalah tugas kerja Allah Ta'ala. Okey, baik. Tengok ayat yang ke-30. Allah kata, ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tidak datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, bahawasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak kembali kepada mereka, dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami, iaitu pada hari kiamat. Yang ini 3 ayat ni tuan-tuan mudah faham kan? Allah Ta'ala tetap bercerita tentang penduduk Antakya. Kerana dia menolak seruan Rasul dan Habibun Najjar, mereka telah dihancurkan oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala binasakan mereka, dan mereka kembali kepada Allah untuk menerima hisab mereka di hari akhirat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, itu jelaslah cerita tu. Okey, sekarang cerita tentang hujjah kauniyah. Okey, baik. Maksudnya Nabi-Nabi dengan Rasul-Rasul ni bukan saja di Middle East, di sekitar sampai Turki. Memang ada di tempat-tempat yang lain. Okey. Baik, Nabi-Nabi ni kalau ikut soalan Nabi-Nabi ni dia tak semestinya ada di Middle East. Dia juga ada di tempat-tempat yang lain. Sebab itu dia ada beza antara Nabi dan juga Rasul. Okey, Nabi dan juga Rasul. Nabi ni, saya pernah sebut, Nabi ni adalah jawatan. Manakala Rasul tu ada tugasan. Ada Nabi yang tak ditugaskan, dia jadi Nabi je, tak ditugaskan. Ada Nabi yang dia memang jadi Nabi dan ditugaskan untuk menyampaikan. Okey, dan dia sangat ramai, banyak sangat, kita pun tak tahu. Sebab tu kita boleh, kalau jenis orang yang mengembara, dia akan jumpa macam-macam makam yang tak pernah kita dengar pun. Ada yang saya pernah dengar, ada nama Nabi tu Nabi Daniel. Ada yang saya dengar, seorang lagi Nabi ni, dia tak sebut dalam Quran, tapi terkenal dalam kitab Bible. Ada satu cerita saya tengok dekat history, dekat Astro. Ada satu Nabi ni, dia unik cerita dia. Apa Nabi tu? Itu pun jarang-jarang. Kadang-kadang ramai yang kita tak kenal. Macam 3 Nabi ni, kita pun tak tahu siapa nama Nabi ni. Rasul ni. Rasul ni pun kita tak kenal siapa Rasul ni. Adalah yang sebut nama-nama dia, tapi wallahu a'lam lah. Ada 3 Rasul. Nak cerita memang ada bertebaran, tapi kita jangan nampak di Middle East lah. Dia ada di banyak tempat. Okay? Dia ada banyak di tempat. Sebab itu itu adalah yang katanya tapi nak jadi macam mana satu hujah, tak ada orang boleh kata kebenaran tak sampai pada kami. Sebab setiap kaum yang Allah hidupkan mesti ada Nabi dan Rasul yang Allah utuskan. Mesti macam tu. Itu yang kita kena yakinilah. Sebab tak ada orang boleh kata saya tak tahulah, tak sampai cerita kebenaran. Dekat akhirat manusia akan lepaskan tengkuk masing-masing dengan cara macam tu. Saya tak dapat berita, saya tak tahu, mustahil. Sebab setiap yang kami hidupkan mesti kami utuskan sekian-sekian Rasul. Kalau macam ni, bila Allah sebut Ashabul Qaryah tadi tu, Rasul ni dia masuk kampung-kampung. Punya ramai dia, Allah hantar ni, dia masuk kampung-kampung Nabi Isa tugaskan. Semua masuk ke setiap penjuru-penjuru kampung di kawasan tu untuk berdakwah. Ini Antakya. Ya, kalau kita tengok macam-macam ni, kalau ni saya tak menguasai bidang ni lah, tapi yang saya baca ada yang saya tak sebut lah kat sini Dia kata dia datang dengan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli. Sebab itu ciri-ciri dia, sifat dia, asal usul agama tu muncul, tengok sesuai dengan tahun kelahiran Nabi Zulkifli. Sebab tu dia bukan agama sebenarnya, dia sebenarnya cara hidup. Kalau kita tengoklah dari sudut dia punya pengajaran dia. Contoh lain pula, kita tengok macam Brahma pun kan, Ibrahim, ada yang kata Ibrahim, tapi saya bukan bidang tu, tapi yang ni yang saya dengar lah, kajian-kajian orang lain lah yang bidang tu.
Wallahu alam. Tapi kita tengok persamaan dia macam sama. Kan persamaan tu. Tengok sing. Tuan-tuan pernah masuk kuil sing? Sing, kuil. Saya dulu belajar di Tampin. First time saya masuk Tampin tu ada satu kuil sing. Saya ingat masjid. Kalau tuan-tuan pernah sampai ke Tampin, Pekan Tampin tu, saya pernah masuk, saya ingat masjid. Cuma saya terkejut, kenapa ada kuda dengan orang duduk atas kuda tu? Saya ingat, ni masjid ni rare lah kot, dia buat patung kat depan ni kan. Kita kecil lagi sekolah kat situ. Masuk dalam tu rasa pelik, tak ada sejadah, tak ada apa kan. Dia ada macam pentas atas tu. Dia tengok depan tu macam pelik, ni sing. Okey, bila pun salah kan. Dikatakan saya bapa tu pengasas itu, he was orang Islam yang murtad. Ya. Ciri-ciri tu ada dengan pakaian, Bahai. bahaya tu. Islam yang murtad. Mungkin juga kitab-kitab yang mereka baca tu, dia adalah suhuf. Contohlah yang kalau kita tengok dengan macam siapa nama tu? Siapa yang duduk Malaysia, duduk Putrajaya tu, yang daripada India tu? Siapa? Zakir Naik kan, dia punya kajian tu dia kata Veda dan sebagainya tu adalah suhuf. Sebab dalam Veda tu pun sendiri sebutkan istilah tiada Tuhan melainkan Esa, Allah yang Esa saja. Ada, tapi dalam bahasa Hindu lah. Dia kata itu adalah suhuf. Suhuf ni maknanya lembaran-lembaran yang turun, yang bukan jadi kitab, tapi lembaran-lembaran turun pada nabi-nabi. Wallahu alam. Saya pun tak ni. Itu bukan bidang saya lah, tapi yang itu yang saya dengar macam tu. Okey, baik. Last sekali tuan-tuan, saya nak sebut sikit ayat 33 tu nak nampak kaitan. Tadi kita tengok macam mana ayat 1 hingga 12 Allah cerita tentang penguat semangat dakwah Nabi terus untuk duduk di Mekah, menetap di Mekah, terus berdakwah. Majoriti memang tolak. Allah sendiri cakap laqad haqqal qaul ala aktsarihim. Aktsar tu maksudnya majoriti memang tak beriman. Fahum la yu'minun. Tak apa. Kita target minoriti. Okey. Majoriti yang kamu nampak tu tak beriman, tapi ada yang akan beriman juga. Dan kemudian Allah datangkan kisah Habibun Najjar tu sebagai penguat semangat pada pendakwah. Dia berdakwah masih hidup dan dia berdakwah masa mati. Dan Allah kata berbandoi kerja tu, sebab selagi orang kamu berdakwah, selagi tu jadi catatan pahala, dan orang yang beriman tu bonus. Sebab amalan dia jadi athar kamu, jadi kesan-kesan pahala bagi kamu nanti, catatan untuk kamu juga. Dan ayat yang berikutnya, ayat 33 ni yang kita nak tengok di sini nanti, yang kita akan jumpa minggu depan. Allah sebut 3 kali kalimah wa ayatul lahum. Di sini tuan-tuan tengok ayat 33. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Kata Allah, dan satu tanda kuasa Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya lah mereka makan. Kita tengok macam tak ada kaitan tuan-tuan, tapi ayat ni ditujukan kepada Quraisy. Bila Quraisy kata Muhammad, kamu bawa cerita Habibun Najjar dan sebagainya, ini cerita kita tak tahu betul ke tidak, itu kamu boleh reka. Jadi Allah datangkan hujah kauniyah. Hujah kauniyah ni iaitu dalil secara semua jadi, iaitu Allah suruh orang Quraisy yang tak beriman dengan Nabi, cuba tengok, kamu tengok bumi yang kamu pijak sekarang, iaitu di Mekah. Asal Mekah ni apa? Tanah mati yang tak ada orang duduk pun. Kami yang hidupkan, datangkan air daripada bumi Mekah. Tu Allah kata al-maitatu ahyainaha wa akhrajna minha, kan, wa ayatul lahumul ardul maitah. Allah kata inilah bumi yang kami matikan, ahyainaha, dan kami hidupkan bumi itu, wa akhrajna minha habba, dan kami keluarkan biji-bijian. Ni bumi Mekah, kamu sini jadi saksi. Kamu tanya orang dulu, bumi ni apa dulu? Kosong, tak ada apa-apa. Siapa yang keluarkan air Zam-Zam tu dari perigi telaga di tengah-tengah tanah kosong panas ni, yang mati ni? Itulah kuasa Allah Ta'ala. Hujjatu kauniyah. Lepas tu Allah datangkan hujah yang lain. Ada 3 hujah. Tuan-tuan akan tengok nanti ayat 33, 37, 41. Allah datangkan 3 hujah. Yang ini untuk manusia berfikir. Kamu tak percaya benda lain? Okey, tak apa. Fine. Yang ini ada bukti-bukti yang kamu boleh tengok depan mata kamu. Okey tuan-tuan. Baik. Rasa macam dah lama tak berceramah. Okey.
Baik, insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis kita hari ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita, dan insya-Allah tuan-tuan, kalau saya ada kesilapan kekurangan mohon perbetulkan, dan bolehlah kita dah sampai ayat 33. Lepas ni balik mungkin kita boleh baca tadabbur, dan mungkin tuan-tuan boleh dapatkanlah Yasin ni, tuan-tuan boleh beli tafsir Hamka, tafsir Al-Azhar di PTS tu. Saya bukan promote, tapi nak bagi tahu ada dah terjemah bahasa Melayu moden. Tuan-tuan boleh cari PTS, tafsir Hamka Al-Azhar. Tuan-tuan boleh tengok banyak juga. Tuan-tuan boleh tengok tafsir Al-Munir. Ini antara tafsir yang dah diterjemah dalam bahasa Melayu. Tafsir fi Zilal Quran pun ada. Jadi yang kita dah baca ni, mudah-mudahan ada tuan-tuan kita tafsir terjemahan moden ni dekat rumah kita, bolehlah tuan-tuan baca, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti kat bawah 33 kan? 33. Nanti kita sambung ni lah. Kita sambung nanti 33. 33 kan? 34 kan?